So yang ini saya tak auto record. Okay, 39. Okay, diagram show a load with a mass of 20 gram vacuum cylinder. When a magnet is removed, the time for the load to fall. Julia ada. Oh, okay. Hi Julia. Tak perasan tadi. Load the experiment repeated with mass of 40. Okay, dia tukar mass. Sebenarnya tak kisah pun dia tukar mass. Because kalau dia jatuh based on what we call as a free fall. Free je dia jatuh. Okay, free fall. The free fall is when the object fall only due to gravity. Which is all the object akan jatuh dengan gravitational acceleration. Okay, so last class cikgu dah tunjukkan about the gravitational acceleration G. The value is for SPM, for your syllabus is 10 ms negative 2. Okay, kalau syllabus baru dia dah tukar value. Dia ikut yang university punya. University punya nanti korang akan jumpa 9.81. So ini value yang lebih tepat. Okay, ini university lah. So korang pakai yang ni 10. Okay, so which graph show a correct relationship between gravitational acceleration and mass? Gravitational acceleration and mass. Okay, so even you change the mass, the value of gravitational acceleration does not change. Nilai dia tetap sama. Okay, rasa-rasalah graf mana yang menunjukkan value dia sama je. Rasa-rasa yang mana? D. A. Kalau A ni maksudnya mass berubah, gravity dia berubah. Contoh kalau satu sini Donkey. donkey. So kalau mass dia 20 gram, 30 ke, 40 ke, 50 ke, the value is still 10 ms negative 2. Because the value is constant. Okay, value is constant. Alright. Force in equilibrium. Okay. So yang ni pula. Diagram show a boy pulling a block on a rough surface with a force. Okay. So sepatutnya yang ini kalau kata kita kena kira, it will be like this. Kita kena cari, we need to resolve, okay, resolve the force into the x-axis. Why I resolve the force into the x-axis? Sebab the object move in the x-axis. Okay. So kalau cikgu nak cari y-axis, boleh. Tapi y-axis dia akan sama dengan dia punya weight. Okay, kenapa Fy dia sama dengan dia punya weight? The reason is, dia tak bergerak in the y-axis. Dia tak naik atas, dia tak turun bawah. Dia hanya ke kiri and ke kanan. So maknanya in y-axis, kalau kita belajar hari force hari tu, the net force is 0 in y-axis. Okay, so in y-axis, the net force is 0. So jumlah force dia sama. So kita tak consider y-axis kat sini lah. So kita hanya consider di x-axis. Okay, so kalau kata ada sudut, okay, so ini the theta, sudut. So kita nak cari fx, jangan lupa dia akan jadi fx f cos theta. Okay, macam mana cos? Sebab kita belajar matematik lah. Okay, this is the hypotenuse. This is the adjacent. So adjacent over hypotenuse cos. So cos theta adjacent over hypotenuse. Okay, that's why fx sama dengan f cos theta. Okay. So kalau Newton third law kata apa? Newton third law, for every action there is equal and opposite reaction. So nilai fx tu juga akan sama kalau kata ni dia ada friction kat belakang. Friction is smaller f. Smaller f always representing dalam bab ni a frictional force. Okay, frictional force. Okay, jap. Okay. Right. Okay, so dia soalan tanya apa?
So which diagram shows the action force on the block? Okay. So masalah untuk soalan ni sebablah nama-nama. Nama-nama ni yang buatkan korang confuse. Okay. So contoh kata A. A force betul, and Newton third law state that for every action there is equal and opposite reaction. So friction ni betul. Cuma masalah dia dekat sini. Weight ni betul, lifting force ni salah. Kenapa lifting force salah? Sebab dia tak angkat. Okay, dia tak angkat. Kita ada banyak nama force. Kalau tali, selalunya kita akan, kalau ada tali, dia akan panggil tension force. Okay, kalau tali, tension force. It's still a force. Kalau angkat, kita panggil lifting force. Kalau kita tak angkat, nama dia normal reaction ataupun normal force. Normal force is acceptable. Normal reaction is also acceptable. So, depend korang nak tulis yang mana. Okay, yang ini betul dengan ini betul. Ini betul tapi tak ada friction. Okay, so the next one untuk C pula, weight betul, upthrust tak boleh. Okay, kenapa tak boleh nama upthrust? Upthrust ni kalau yang kita letak macam dalam air ke, belon udara ke, yang tu kita panggil upthrust. Okay, upthrust ni maksudnya tak ada orang tarik. Tak ada orang tarik, tapi dia sendiri naik. Contoh macam belon udara, dia sendiri naik. Okay, that one we call it as upthrust. Ataupun benda terapung dalam air, dia sendiri naik. Okay, kita campak something and dia sendiri float. That one we call it upthrust. Okay, so jawapan yang betul adalah D. Okay, based on Newton third law. For every action, there will be equal and opposite reaction. Mesti ada the other force in the different direction. Okay, kalau macam weight ke bawah, ke atas dia, normal force. Okay, mesti ada. Alright. Okay. So, 41. Question 41, dia banyak bertukar-tukar. Maksudnya itu... Okay. So 41 soalan dia soalan macam ni, which situation show a force in equilibrium. Ini popular keluar. SPM trial popular keluar. Okay, popular keluar. So how to differentiate? Equilibrium means the net force is equals to 0. Macam cik cakap korang, net force sama dengan MA. M tak boleh 0. So kalau dia 0, because acceleration dia 0. Apa dua condition acceleration 0? Bila bila S pula. Bila stationary, yalah stationary. Number 2, apa satu lagi? Stationary dengan Constant velocity. constant velocity. Okay, cari dua tu je. Cari dua keadaan tu je. Certain question, they draw a picture. Dia bagi gambar. Bagi gambar macam best sikit lah. Tapi macam ni dia tak bagi gambar. Dia bagi hanya in a sentence. So, a boat moving with uniform velocity. Okay, a car speeding up. Lepas tu aeroplane take off, a cyclist slowing down. Okay, semua kat sini dia tanya mana yang equilibrium. So yang equilibrium adalah B. Sebab apa B? Sebab B je jumpa perkataan stationary uniform velocity. Lagi 3 tak ada. Lagi 3 speeding up. Speeding up bermaksud velocity dia bertambah. Or on another term we call it accelerate. Okay, accelerate. Okay, velocity bertambah. Aeroplane take off. Alamak. Apa hal cikgu pergi? Okay. Sekejap. Kita letak meeting ID pula. Okay. So aeroplane take off. Aeroplane take off, velocity bertambah. Dia terlari Okay, so jawapan dia adalah B. Sebab D pula masalah dia apa? Slow down, velocity berkurang, decelerate. Okay. So a balance force that act on the object, act on the moving object, could make the object. Okay, kalau dia dah gerak, okay dia dah gerak, and then force yang bertindak waktu tu dia kata balance. Okay, dia dah bergerak and dia kata force dia balance. So apa yang jadi?
2 ni cikgu reject. Sebab apa cikgu reject? This one is unbalanced force. When the object is accelerate or decelerate, the force is unbalanced. Okay, so kalau objek dah bergerak and the force is balanced, the object will move with constant velocity. Okay, kalau objek memang tak gerak and the force is balanced, the object will remain stationary. Okay, so dia yang cikgu cakap tadi, 2014, dia tanya yang mana pula unbalanced. Okay, and this time dia bagi gambar. Okay, so mana yang unbalanced? So car stop, balance or unbalanced? Balance. Balance. Aeroplane take off. Unbalanced. Unbalanced. Okay, ni unbalanced. Okay, yang ni lah unbalanced. So next picture. The train move constant velocity, balance. A submarine stay stationary, balance. Okay, tu cara dia. Balance or unbalanced. Alright, so next one. Okay. So diagram show a cyclist on the road. The mass of the cyclist, mass of the bicycle is 6. So campur dua-dua jadi berapa? Okay, so what is the mass? 68. Okay, kena pakai itu 68. So what is the total downward force acting on the road? Okay, dia nak total downward force acting on the road. Berapa force ke bawah? Okay, macam saya cakap tadi, logik dia kalau basikal ni dia tak bergerak in y axis. Meaning the total weight, so what is weight? Weight is mg. Mass time gravitational acceleration. So in your syllabus senang sikit darab 10. 680 Newton. So basikal ni tak ada pula dia kayu-kayu naik atas. Dia akan gerak depan belakang. Meaning in y axis the force is balanced. So to make it balanced, atas ni pun is 680 Newton. And this one we call it a normal force. Okay, normal force. Kalau ada tali, tension force. Kalau orang angkat, lifting force. Kalau dia terapung, buoyant force. Okay, so kat sini 680 Newton. Okay, so itu senang kot. Okay, next. Alright. Okay, 45. Diagram show 3 force acting on the brake. The brake move with acceleration A. Okay, so tengok dia punya direction of acceleration tu. Ke mana arah dia? Dia bergerak ke mana? The direction is important. Okay, kenapa direction penting? Sebab kita nak tahu mana force yang lagi besar. Okay, mana force yang lagi besar. So kalau dia ke kanan, maknanya F1 and F2 bigger than F3. Okay, if the object move to the right, ke kiri, to the left, maksudnya F3 bigger than F1 and F2. So because dia bergerak ke kanan, meaning the F1 and F2, the total up is bigger than F3. That's why they're moving to the right. Okay, which is the correct about the force? Tu yang cikgu cakap tadi. F1 plus F2 bigger than F3. Okay, kalau A ni bermaksud this is a balance. Kiri kanan sama. So kalau balance there will be no acceleration. Okay, so kita reject terus A. Tak boleh. So jawapan dia adalah bola. Oh. Tengok Tengok Ali, relax je. Boleh menguap lagi, Pak. Show a tug of war. Ali is in the stationary state when he is pulled by his friend. Kawan dia nak tarik punya berat tu. Tak gerak-gerak Ali tu. Okay. This situation happen because kenapa tak bergerak Ali tu?
Okay. Saya apa jawapan dia? Kenapa Ali tu relax dia tak gerak? Okay. Kau rasa kenapa Ali tak ada effect? Dapat tak? Ni? Cikgu, Aha. is it D? Yes. Jawapan dia D. The force are in equilibrium. I know. Kenapa tu Alia? Alright, alright. Alright, okay. Alia, alright? Okay. Cikgu tak boleh mute semua. Kenapa cikgu tak boleh mute semua ni? Okay, kejap. Okay. Kejap Cikgu kena tutup. Okay. Alright. Alright. So, kat sini. Jawapan dia B. Okay. So, next one. Dah masuk? Dah masuk dah 2.10. Okay. So, tadi sampai 2.9 korang belajar sampai force. Force habis kat situ. Okay, so korang nampak force untuk SPM tak adalah sesusah yang korang jumpa dalam soalan trial. It's quite easy. So korang hanya perlu tahu balance, unbalance, and korang boleh nampak pun pengiraan yang selalunya korang takut yang jenis macam ni. Untuk SPM lah kan. Yang jenis kata ada sudut ni, lepas tu objek. Soalan macam ni untuk SPM setakat ni tanya macam tadi je. Tak ada pun suruh kira. Okay, tak ada pun dia suruh kira. So cikgu bukan nak kata tak perlu study this one. You need to study this one. Sebab dia tak senang, dia akan menyenangkan korang nanti dekat U. Okay, dekat U rasa jumpa balik tak? Jumpa. Korang akan jumpa balik balance, unbalance, korang memang akan jumpa balik. So, dia akan memudahkan korang nanti dekat universiti. Okay. So, 2.110. Work, energy, power and efficiency. Okay. So, work, cikgu tulis nota sikit kat atas ni. Okay, so work is basically net force darab S displacement. Okay, so kalau kita bagi force and the object move, ada change in displacement. For example, contoh macam ni, kita tarik. So previously kita belajar, like example, this is 10 Newton. This is 2 kg. So previously kita tanya, oh berapa acceleration? That's it. Okay, that's previous one. So this time, sambungan dia, so the object is moving. Okay, so now object dah sampai sini. So the object has moved, for example, 5 meter. So berapa pula dia punya work? So work will be the force time the displacement. So the force is 10 Newton. Tak ada friction kat belakang contohnya. Okay, example friction is 0. Okay, frictionless, 0. So 10 time with 5 meter. So you get 50 Newton meter. Okay, so 50 Newton meter also known as 50 joule. So that's the unit for work. And also a unit for energy. Okay, energy juga joule. Okay. So same thing kalau contoh cikgu ada force tarik ke sini 10 Newton and dia bergerak for example 5 meter because the object is moving to the left. Okay, ingat balik ke kiri. Fs, so the force is negative 10. Okay, kenapa negatif? Okay, siapa ada idea kenapa cikgu letak negatif?
Sebab moving to the left. Yes, sebab moving to the left. Okay, sebab dia moving to the left. The direction is important. So dia moving to the left, -10. And then displacement pun cikgu letak -5. The same reason is moving to the left. So kita akan dapat balik 50 Newton meter, 50 joule. So korang boleh nampak kat sini, there's no different. There's no different in work. Either work tu pergi kanan atau work tu pergi kiri. Dia tak ada beza. Jawapan dia 50-50. So, ini perkara penting yang suka tanya dekat paper 1, especially bab 1. Which of the following is scalar quantity? So, work is a scalar quantity. The reason is dia tidak ada direction. Meaning the direction is not important. Ke kiri ke kanan ke, there will be we will be using the same amount of energy, same work. So work and energy tu adalah scalar quantity. Okay, quantity scalar. Kita tak nak tahu dia punya arah. Work kita tak nak tahu dia punya arah. Right, boleh? Okay, so energy pula macam mana? Cikgu have to go. Okay. Alright, Arisa. Thank you. Okay. So energy. Energy ada dua dalam bab ni korang akan belajar. Basically there's so many energy. Korang belajar heat energy, korang belajar electrical energy. Tapi dalam chapter ni is only 2 energy. MGH. Karina. Okay Karina. Alright. Apa nama tadi? Lupa dah aku. Oh, energy. Tiba-tiba blur. Okay, you have. Ni kena tulis penuh tau. Selalu orang buat silap sikit. Gravitational potential energy. Okay, kalau tulis potential energy je salah. Dia tak boleh tulis potential energy. Dia kena tulis gravitational potential energy. Okay, another energy is, ni tak salah lah, kinetic energy. Okay, kenapa tak boleh tulis potential energy? Because kita ada satu lagi energy hujung sekali. Elastic potential energy. Okay, remember we have three type of energy that we learn in this chapter. Gravitational potential, elastic, and kinetic. So gravitational potential, EP, okay, is the energy that depend on height of object. Okay, height of object. Okay, value of gravity kita tahu 10. So G tu constant, tak boleh tukar. Mass, okay, it depend on the mass of the object and the height of the object. So that's two important thing for gravitational potential energy. Okay, tapi mass sentiasa ada. H kadang-kadang tak ada. Contoh, kalau kita ada atas lantai, ada bola dekat atas lantai. Okay, bola ni tak ada height. Height dia kira 0. Sebab dia dah ada atas lantai. So kalau kita kira potential energy, for example, the mass of the ball is 2 kg, we will get 2 times 10 gravity times 0. So potential dia pun 0. So that's why dia kata potential energy is depend on height of object. Okay, energy okay based on the height of object. Lagi tinggi lagi tinggi objek tu duduk, lagi high dia punya potential energy. Contoh kalau kat rumah korang ada kipas. Okay, kipas tu dia ada mass. So kalau kipas tu jatuh, dia ada high potential energy because dia duduk atas. So kalau dia lagi berat, lagi tinggilah dia punya potential energy. Okay, that's why ada case yang macam orang naik motor, tiba-tiba dahan jatuh, kena dahan pun tiba-tiba mati because of energy. Okay, so kinetic. K half mv square. So yang ni pula mass sentiasa ada, so it depend on this velocity.
So kalau objek stationary tak gerak, kinetic energy dia tak ada. Because dia tak ada velocity. Okay, because dia tak ada velocity. Okay, elastic potential ni kita akan belajar last kali tapi lalang cikgu tulis lah. Okay, so elastic potential, oh tebal ni. Elastic potential. Elastic potential, okay. So elastic potential dia ada dua formula. Yang pertama dia punya formula adalah half Fx. Okay. Tapi kita belajar nanti kita belajar spring. Okay, bila kita belajar spring and elasticity, kita belajar satu formula. F equals to Kx. So kalau cikgu substitute, dia boleh jadi macam ni pula. Half F tu sama dengan Kx, so cikgu ganti Kx times X. It will be half Kx square. Okay. So ada untuk elastic potential ada dua. Depend either one. Okay. There's semua unit dia joule. Joule. Because energy, the unit of energy is joule. Okay. Kita pergi yang pertama. Okay. So power, satu lagi power lah. Power is just energy, which is kita dah tengok atas tadi, energy you have three energy, gravitational potential, kinetic, elastic, ada tiga energy. Power is you take that energy divide by the time required. Okay, so what is power? Rate of change of energy. Okay, rate of change of energy. Okay, kita buat sama-sama yang sini. Diagram show a student of mass 70 kg, mass 70 kg, climbing stairs, height 4 meter. Tengok kita ambil height tau. Kita tak ambil ni, kita tak ambil jarak ni. Kita tak ambil ni. Kita ambil height, tinggi. Okay, tinggi dia 4 meter. And then the time required is 40 second. Okay, so kita nak cari dia punya power. So before you find the power, you must find the energy first. So energy apa dia naik tangga? Okay, kalau cikgu tanya conversion of energy, dia tukar daripada tenaga apa kepada tenaga apa? Okay, dia dekat bawah, dia nak gerak naik atas. Dia akan naik atas tu ada speed up. Maksudnya dia bergerak tu, dia start moving, dia dah ada speed. When he move, dia akan ada speed. Meaning the energy change from kinetic as dia naik ke atas. Dekat atas dia akan change it to potential. Okay, gravitational potential energy. Okay, that's the energy change. Itu tenaga dia berubah. Okay, lupa pula. Kita ada satu lagi. Principle conservation of energy. Prinsip keabadian tenaga. So, tenaga hanya berubah. Okay, tenaga hanya berubah. Ia tidak dicipta dan dihapuskan. Okay. Right. So, how much power? Kira dulu energy. MGH 70 kg times 10 ms negative 2 times 4 meter.
So korang dapat 28 0 0 kg m square as negative 2, or this is also known joule. Okay, so dia nak power 28 over 40, right? Betul ke ni? Yalah. 2800 over 40. So power will be joule second okay, that's a unit. Okay, dapat tak? Dapat. Dapat, okay. 48. Okay, 48. Ni ramai yang selalunya confuse lah ini. Tapi korang tak confuse kot. Orang lain. Okay, so diagram show a ball bearing P release on the smooth plane daripada P turun ke Q. What is the velocity at Q? Okay, so yang ni macam kita selesaikan soalan hari tu, kita guna based on the principle conservation of energy. Okay, energy cannot be created nor destroy. So tenaga kita tak boleh hasil dan kita tak boleh hapus. It's only changing form. Contoh, tenaga dari matahari turun dekat bumi, so rumput ambil, okay, pokok-pokok ambil, kata rumput ambil. Okay, rumput ambil tu as a source of dia nak buat makanan. And then maknanya rumput tu ada tenaga. So tenaga daripada rumput pindah ke mana? Pindah ke lembu. So lembu makan rumput. So tenaga yang daripada rumput dah pindah ke lembu. Lembu pula kita makan lembu. So tenaga dari lembu pindah ke kita. So kita pula bercakap dan sebagainya, kita pindah lagi tenaga tu. Okay, macam sekarang korang dengar suruh cikgu. So the energy change into electrical sampai kat korang. So the changing form is it cannot be created nor destroy, is only changing form. So from one form to another. So there's so many kind of energy. Cuma dalam bab ni kita belajar 3. Okay. So bila objek ni berada dekat atas, bermakna this ball has a potential energy mgh, and dia belum turun. So dia belum turun, kinetic energy dia 0. Okay, kinetic dia 0 because there's no velocity sebelum dia turun. Bila sampai bawah ni pula, dia punya potential dah jadi 0. Kenapa potential dia 0? Because mgh, h is 0. Okay, h is 0, so potential is 0. So all the potential energy, gravitational potential energy, as converted into kinetic, half mv square. Okay, so the energy changes. So ni yang kita belajar macam hari tu, you can use a formula of mgh equals to half mv square. Okay. Tapi cikgu kita tak tahu dia punya mass. Kita tak tahu dia punya mass. Macam mana nak kira? Okay. So kita tak tahu dia punya mass, tak ada masalah. Because it is the same mass.
So bila same mass boleh je potong. Okay, same mass boleh potong. So sekarang kita tinggal GH. Half V square. Okay. So maklumat kita nak di velocity. H dah ada. 0.8. G? G tak payah tanya. Kena ingat. Memang nilai dia 10. MS negative 2. So kita pun cari. Okay. So kita masuk 10 darab 0.8. 1/2 V square. So 10 darab 0.8 dapat 8. 1/2 V square. So you get 16 V square. V square root of 16. And square root of 16 is berapa? 4. 4. That's the answer, 4. So sampai bawah tu, the velocity of the object will be 4. Okay. Alright. Clear? Ya, cikgu. Okay, soalan nombor 48, cikgu terus terang, dia paling kerap keluar trial. Dia tukar bentuk soalan, tapi the solution will be like this. Based on the principle conservation of energy, so korang kena buat tu. Okay, bawah. Ini sebenarnya sama juga. Okay, cuba try dulu 49, guna cara yang sama. Okay, bila dia tanya berapa kerja, dia minta velocity. Okay, dia tanya berapa kerja, work. So basically a work, okay, work dia kait dengan energy. So tak semestinya bila cikgu kata work, korang kena guna formula Fs. Okay, tak. So work and energy adalah sama unit. So sometimes korang tak payah guna formula work, guna je formula energy. Macam ni dia dekat atas. So korang tahu dekat atas what kind of energy yang ada when the object has a certain height. Okay, so kita ada potential energy. So find the potential energy. So korang boleh cari dia punya dia punya work. Okay, so kita tengok dekat atas. Certain height, there will be a potential energy. The formula mgh 2 kg times gravitational acceleration of 10 times the height. Okay, so kita nak ambil mana? 7 meter ke 9 meter? 7. 7. Height. Ya, height. Kena ambil 7. Okay, kita bukan nak distance dia travel. Distance dia travel betul. Dia turun tu adalah 9 meter. Tu dia turun. Tapi kita ambil height 7. So the answer will be 140. Okay, 140 joule. Okay, itu dekat atas. 140 joule. So kalau dia turun bawah nanti, berapa tenaga dia dekat bawah? Dekat bawah ni, cuma tenaga dia tukar nama. Dah sampai bawah, we call it as kinetic energy. Okay, so dia ada velocity kat bawah tu. Dia bukan tu turun terus stop, tak. Dia turun tu maknanya dekat bawah tu dia paling higher velocity. So will be 140 joule also. Cuma different energy. This is kinetic. On the top, we call it as gravitational potential. Okay, gravitational potential energy. Gitu. Okay, so berapa? 140. Okay. Setakat sekarang ni ada sebarang masalah yang korang rasa macam nak kena tanya ke apa ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Sekejap, cuba tengok ada tak soalan. Cikgu, apa beza energy and work? Okay. So, basically, energy and work is related. Beza Sekejap Okay, dia macam dulu.
So energy tu ability to do work. Without energy, kita tak boleh buat work. So kalau kita buat kerja, contohlah kita ambil, kata korang, kita ambil yang tadi ni. Yang cikgu buat soalan contohnya ini 2 kg, lepas tu ada orang tarik 10 Newton. Okay, so nak tarik tu, you use your energy. Okay, you use your energy. So that energy yang kita ada nak tarik tu, we use that energy to do a work. Sometimes kita guna energy tapi kita tak buat work. Okay, kita guna energy tapi kita tak buat work. Contoh macam sekarang. Cikgu tengah bercakap dengan korang. Okay, so I use my energy. Cikgu tengah guna tenaga ni. Cikgu tengah guna tenaga. My own energy. Nak bercakap dengan korang. Tapi kalau ikutkan, dia tak ada, because ingat balik work. Apa formula work? Work is force time displacement. Okay. So dalam keadaan sekarang ni, dia tak ada apa-apa kerja yang cikgu buat because nothing is moving. Okay, tak ada apa yang bergerak. Okay, tak ada apa yang bergerak. Tapi kalau kita tengok dari segi partikel adalah bila cikgu bergerak, bila cikgu bercakap, apa yang tengah bergerak? The particle. Kita belajar wave. So partikel ni langgar depan. So that's a work. Tapi work cikgu dekat partikel lah. Secara yang zahirnya korang tak nampak cikgu gerakkan apa-apa. So there's no work being done secara yang kita nampak jelas. Tapi yang secara partikelnya ada. Benda tengah bergerak. Zarah tengah bergerak setiap kali cikgu bercakap. Okay, so it's related. Nak kata cuma bila kita kata work, macam cakap work require the energy and the energy has so many kind of energy. Okay, kita ada banyak energy. Okay, kita ada banyak energy. So dia related lah. Dia related. And the unit pun sama. Unit dia pun sama. Okay. So 50. Diagram 50 show a man who moving from X to Y. So bila dia nak bergerak tu, maknanya dia buat kerja. Okay, daripada X to Y. So what is the energy transformation experienced by the man from X to Y? Okay, so dia nak naik atas, dia akan gunakan kinetic. So dia nak gerak dulu, kinetic. Okay. Tapi sebelum kinetik, okay, macam mana dia nak ada tenaga kinetik dia? Chemical energy. Chemical energy, maksudnya dia punya reaction dalam badan tu yang produce the energy. So that's chemical energy. Then they convert to kinetic energy. Dia sampai atas, they convert to gravitational potential energy. Okay. Kalau nak belajar lebih detail pasal energy, siapa yang ambil engineering nanti, korang akan jumpa satu subjek yang sangat best related to energy. Apa dia? Okay. Thermodynamic. Satu subjek thermodynamic. So thermodynamic tu sangat best. Okay, kejap. Cikgu punya barang jatuh. Okay, right. Sengit pula. Okay. Okay, thermodynamic dia cerita pasal energy. Your internal energy. Okay, daripada internal energy nak tukar kepada energy-energy lain. Contoh macam korang tengok, korang pernah dengar cerita kartun Dragon Ball? Pernah. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok? Nah, Benar. Pernah. Okay, macam orang tengok Dragon Ball. Siapa tu dia punya hero? Sekejap, Goku. Goku. Goku dia keluar apa tu? Kamehameha. Macam mana dia boleh keluarkan Kamehameha tu? Kalau ikut logiknya, macam mana boleh dia keluarkan tenaga? Chemical energy. Macam mana dia boleh keluarkan tenaga tu? Okay, kalau ikut dia punya tu, dia ada internal energy lah. Maksudnya dia ada internal energy dia. Kalau korang tengok macam tu, dia panggil Ki, QI, Ki. Dia ada internal energy, nama Ki. Lepas tu Ki dia tu tinggi. So that energy dia boleh channelkan, keluarkan that heat energy, Kamehameha tu. So nampak tak? Orang buat komik pun belajar fizik tau. Superman pun sama ke? Superman macam dia boleh ada tenaga? Kalau tengok cerita Superman. Macam dia boleh keluarkan laser sebagainya. Mana datang energi dia?
Chemical. Kalau Superman yang betulnya, kalau dekat bumi je dia ada energi. Kalau planet lain dia tak ada energi. Kat planet dia sendiri dia tak ada energi. Dia tak boleh, kalau dekat planet dia sendiri, dia tak boleh nak buat keluar laser apa semua. Kenapa dekat bumi je boleh? Naruto pun sama. Okay, Naruto ada juga. So kalau macam Superman apa? Superman, kenapa dekat bumi? Sebab dia punya sumber tenaga adalah matahari. So Superman tu dia dapat tenaga dari matahari, dia jadi something, dia macam ada powerful sikit. Tapi kalau dia balik planet dia tak ada. Captain America. Hmm? Captain America. Captain America Tu suntik. dadah. Tu dadah. Tu dadah. Yang tu kan cerita dia bapak Tony Stark tu bagi dadah kat dia. Dia jadi someone yang powerful. Lepas tu, lepas Captain America cerita apa? Kalau ikut kronologi. Kalau ikut kronologi, cerita first kali Captain America. Nombor 2, The Hulk. Yang Hulk tu dia cuba tiru balik serum yang apa? Serum untuk Captain America tapi tak jadi, lalah jadi The Hulk. Macam itulah. Itulah kisahnya. Superman dia tengah bawa teksi. Dia daripada Indonesia, dia bawa teksi. Ni siapa orang tanya ni? Superman. Dulu ada player bola Malaysia kalau korang tahu, nama dia Superman. Nama dia Rusdi Superman. Kalau main FIFA, siapa yang main FIFA, nama dia seorang je yang dalam FIFA dia sebut. Cicak Man. Cicak Man, alamak, Cicak Man tak nak cerita lah, bosan nak cerita dia. Cikgu baru tengok Cicak Man 3 hari tu dekat Netflix. Nyesal pula aku tengok. Okay. 51. Cikgu tak pernah tengok cerita Cicak Man. Hari tu baru tengok dekat Netflix. Nyesal gila tengok. Macam tak best. Bukan macam tak best, memang tak best. Okay. 51. So budak tu turun daripada gelongso dengan gembiranya. So dia tak tahu pun tenaga apa yang berubah. Okay, so dia dekat X. Okay, so dekat X, apa yang ada dekat X? Okay, so X ni ada ketinggian. So bila ada ketinggian meaning dekat sini ada higher potential energy. Cikgu buat EP gravitational potential energy. But the kinetic energy berapa? Sebelum dia turun. The kinetic energy is? Kosong. 0. 0. Why? Because velocity is 0. Okay, kalau paper 2 dia tanya berapa kinetic energy, dia tanya why. Because there's no velocity. Okay, kalau kata potential energy dekat bawah ni, cikgu tulis potential energy 0. Okay, kalau paper 2 dia tanya why. Because there's no height. Tak ada ketinggian. Okay, dia sampai bawah tu tak ada ketinggian. Okay, and velocity kat bawah ni paling maximum. So, dia ada higher kinetic energy. So, dia tanya mana yang betul. Kinetic energy maximum at Y. Salah. At Y. Kinetic energy maximum at Y. Okay, betul. Potential energy minimum at X. Salah. Dia sepatutnya maximum at X. Sebab itu paling tinggi. Kinetic energy and potential energy are maximum. Salah. Okay, kinetic energy and potential energy are minimum. Salah. Okay, kat situ salah. Yang ni pun style soalan-soalan yang dah kerap keluar trial baru-baru ni. Cikgu rasa tahun lepas cikgu jumpa banyak soalan ni dekat trial Negeri Selangor ada, trial Johor ada. Soalan jenis macam ni lah. So dia tak dikira-kira. Okay, kenapa tak dikira-kira macam cikgu terang kat korang sebelum ni. Paper 1 dia boleh letak maksimum kira-kira pun 10 je. So kadang-kadang dia tak nak bazirkan soalan kira-kira tu dekat sini. Okay. So 2.11 ni kalau korang tak baca pun tak apa sebenarnya. Okay. So which statement explain the importance of maximize the efficiency of device? Okay. Efficiency tu maksudnya sebab ini topik ni sebenarnya general, bukan just untuk bab ni saja.
Okay, so macam korang ada elektrik. Elektrik pun kita nak higher efficiency. Higher efficiency meaning berapa input energy and the output energy, kita nak the percentage of output over input times 100%, kita nak the highest percentage. Kita tak nak dia ada bigger difference between output and input. Kita nak berapa kita bagi input, kalau boleh itulah juga output. But in reality kita tak boleh elak. Because kita sentiasa ada energy loss. Ini sentiasa ada. So recap balik, kita belajar transformer, kena recap balik yang cikgu bagi tahu hari tu, kenapa energy loss dan sebagainya, tu kena recap balik. Okay, kat sini why is important to maximize the efficiency. Okay, so if you have higher efficiency, meaning you reduce the energy waste. Okay, you reduce the energy waste. So kurang sikit tenaga yang hilang. Barulah masuk topik paling last, elasticity. Okay, so apa yang perlu tahu? Oh, yang ni banyak ni nak kena tahu ni. Yang pertama, korang perlu tahu Hooke's law. Okay, apa formula, apa Hooke's law kata? Siapa ingat? Penting tu. Hooke's law. Apa Hooke's law kata? Siapa ada nota ringkas tu cuba tengok. Apa Hooke's law kata? Directly proportional. Okay, apa yang directly proportional? Force directly proportional. Tak ingat. Okay. Force F directly proportional to extension. To extension. Extension ataupun simbol dia X. Okay. Right. Dia ada beberapa faktor lah, tapi itu yang Hooke's kata. So dari situ matematiknya force directly proportional to extension. So kita dapat force sama dengan constant extension. So sekarang ni yang penting kita nak kena tahu pasal K pula. K ni namanya adalah a spring constant. This is a spring constant. Okay, so kalau spring constant tu K. So nilai K ni bagi tahu apa? Okay, first kita tengok dulu unit. What is the unit of K? So K, the unit of K will be F over X. So Newton over meter. Newton meter negative 1. Ini unit K. Okay. Tapi cikgu terus terang kat sini, selalunya dia tak bagi meter. Selalunya dia akan bagi Newton, lepas tu sini sentimeter. So kena ingat, kalau Newton centimeter is not an SI unit. Okay, Newton centimeter is not an SI unit. Okay, so satu lagi K ni bagi tahu apa? K ni juga bagi tahu kita pasal the stiffness. Okay, K ni juga bagi tahu pasal stiffness. Stiffness maksudnya keras. Okay, stiffness. Okay, kalau stiffness, kalau dia stiffer, higher stiffness, kalau nilai K dia tinggi. Maknanya kalau kita calculate the value of K tinggi, dia stiffer. Okay. So another thing, kalau daripada graph, last one, is kalau cikgu buat graph F and this is X, the gradient is K. Okay, gradient. Okay, gradient dia adalah K. Okay, M tu gradient. Gradient dia adalah K. Alright. So kita cuba satu dulu. No worries. Kita buat satu. Okay, diagram 11.1 show apparatus set up to study elasticity of spring X and Y. So we have two spring. Kita ada dua spring X and spring Y. Okay, so kalau ada different spring, maknanya kita akan ada different spring. We will have a different spring constant, which is different K. Okay, different spring
we will have different spring constant, different K. Alright. Okay. So dia bagi apa? Okay. The relationship between length of spring X and Y when stretched by different force is shown in diagram 11.2. Okay. Alright. So ini graf ni different daripada yang cikgu sebut tadi. Graf yang cikgu cakap tadi is the graph of force X extension. Okay. So cikgu buat sikit lah supaya korang lebih jelas. Okay, cikgu ada spring. And spring ni katakanlah 10 cm. Okay, 10 cm. Alright. So cikgu letak contohnya kat sini 12 cm. 12 cm kalau cikgu letak 100 gram. Okay. 100 gram kalau kita convert, this one is 0.1 kg. Okay, 100 gram is 0.1 kg. So kalau cikgu cari dia punya force, which is equals to dia punya weight, is mg. So 0.1 times 10 dapat berapa? 1 Newton. Okay, to 1 Newton. Kalau cikgu nak kira dia punya X, oops. Okay, X dia, ni X dia, extension. So X dia 2 cm. Okay, X dia 2 cm. So kalau cikgu nak buat graf, dia akan jadi 1 Newton. Yang kat sini 2 cm. Okay, because dia directly proportional. So kalau cikgu letak 14 cm, dia akan extend 14 cm. If cikgu letak 200 gram. Kenapa 200 gram means 0.2. The force equals to weight equals to mg. 0.2 times 10, 2 Newton. Okay, so kalau kat sini maksudnya, kalau cikgu letak 2 Newton, dia extend 4 cm. Ya. Okay, extend tu kita kira daripada yang awal. Right, kita kira yang awal. So kita dapat kat sini, directly proportional. Okay, so yang cikgu nak tunjuk satu lagi, graf dia, ini cikgu buat extension. Yang graf dia lukis ni, force dengan length. Okay, force dengan length. So kalau graf yang cikgu buat kat sini, cikgu nak lukis force dengan length, boleh? Dia akan jadi macam ni. Sini force, sini length, belum letak apa-apa, dah 10 cm. Okay, belum letak apa-apa, dah 10 cm. So bila cikgu 12 cm, dengan bila 14 cm, itu maksudnya 12 cm tu 1 Newton, 2 Newton, 14 cm. So graf cikgu jadi gini. Okay. Dapat tak beza tu? Dapat? Okay. So nak tunjukkan even the graph is force and length, okay, force and length, gradient dia akan sama. Okay, kalau korang tengok dua yang cikgu lukis tu, dia lebih kurang parallel. Kenapa sama? Because kita cari, kalau cikgu nak cari dia punya orang kata apa? Spring constant. Okay, cikgu nak cari spring constant dia K.
Macam ni cikgu nak cari K, spring constant, cikgu cari gradient. Maksudnya untuk graf yang belah kiri, dia akan jadi 2 tolak kosong sama dengan 4 tolak 2. So cikgu still akan dapat 2 bahagi 2. Cikgu dapat 1 Newton. Macam salah je ni. 4 tolak 2 pula. 4 tolak kosong. Okay, 2 per 4. So 2 per 4 kita akan dapat 0.5 Newton. Okay, 0.5 Newton is required to extend by 1 cm. Okay, maksud 0.5 tu, kalau cikgu bagi 0.5 Newton, dia extend 1 cm. Okay, 0.5 Newton, dia extend 1 cm. Kalau cikgu bagi 1 Newton, 2 cm. 3 Newton, so dia bertambah. Faham tak? 1 cm, dia akan extend 1 cm kalau cikgu bagi 0.5. Okay. So kalau kat sini pun, kalau cikgu cari gradient yang belah sini, sama juga. Gradient dia adalah K dia, which is 2 tolak 0 sama dengan 14 tolak 10, 2 per 4 juga. Still akan dapat 0.5 Newton cm. Okay. Still akan dapat 0.5 Newton cm. So kalau dia buat graf extension ke, dia buat graf length sekalipun, K dia, gradient dia is still the gradient. Masih lagi dia punya kecerunan. Okay. So kalau nak tahu mana stiffer, mana lagi keras, is always tengok kepada dia punya gradient. Okay. So bila kita tengok kat sini, kalau kita cari gradient, X is stepper, dia lebih cerun. So this one surely has a greater gradient. The gradient, okay, gradient dia mesti, nilai dia mesti lagi besar, confirm. So bila gradient dia besar, so K dia besar. So K dia besar, dia adalah stiffer. Okay, for Y, the gradient is lower sebab dia lebih landai. So the value of K will be lower. So this one will be less stiff. Okay, less stiff, dia lebih lembut. Yang ni lebih lembut, tu cara dia. So yang ni X ni lebih keras. Okay, so dia tanya, which comparison about X and Y is correct? So X lebih keras berbanding Y. Okay, X lebih keras berbanding Y. Macam mana cikgu tahu keras? Comparing the gradient. Okay, original length. Okay, original length. So original length tak samalah. Original length contohnya kalau cikgu letak bawah ni, mungkin ni 4 cm. Yang ni mungkin dah dekat 6 cm. Okay, tengah ni kata 5 cm. So 4 cm kat sini. Contoh cikgu buat sini 5 cm, kata 5 cm. Contohnya 5 cm 10 Newton. Okay. Yang ini 6 cm. So kata kat sini 7 cm. Okay. So yang ni bagi contohnya 2 Newton. Ni yang ni 2 Newton je dah panjang 1 cm. Tapi kalau yang macam warna merah ni, okey, taklah 10, ambil 4 lah. Kata ni 4 Newton. So untuk warna merah, bagi 4 Newton, panjanglah 1 cm because 4 to 5. So that's the different value of K. So the higher value of K, the higher value of gradient, stiffer. Okay, so dekat B ni salah sebab original length Y longer than X. Okay, to stretch 1 cm, work done on X smaller than Y. Okay, so kita tengok kat sini. Kalau untuk X kena bagi berapa? Kena bagi
4 Newton. Baru panjang 1 cm. Tapi kalau yang Y bagi 2 Newton, panjang 1 cm. So based on the example yang cikgu lukis pun korang nampak jawapan C tu salah. Okay, so ni untuk yang ni. So siapa yang nak salin dulu ke, boleh salin dulu. Okay, this is important. Dapat tak? Okay, come. Any part yang korang blur, especially yang dekat FKX ni. Okay. Any part yang blur, you may ask sebelum cikgu sambung yang bawah. Ada tak? Oops. Okay. Tak ada? Cikgu, can I see the question again yang apa yang cikgu lukis kat graf tu? Ni. Boleh? Ya. Okay. Sekejap, cikgu pakai biru dengan oren. Merah dengan oren. Nampak ke beza? Kejap Oh, cikgu dah salah guna warna. Kejap Cikgu tukar sikit. Patut kat sini warna oren. Ni gradient. Low. So nilai K dia low. So less stiffer. Lembut. Yang atas ni cikgu pakai warna merah. So the gradient, the value of the gradient is higher. The value of K is higher. Stiffer. Keras. Okay. Wah. Cikgu, Mhm. can you re-explain why the answer is not C again? Okay. The answer of C dia kata to stretch 1 cm, work done on X is smaller than Y. Okay. So kita tengok X. X cikgu buat warna merah. To stretch 1 cm, kita tengok yang merah. To stretch 1 cm, cikgu buat nombor kat situ. Require. Okay. 1 cm tu maknanya daripada 4 ni. Cikgu nak stretch jadi 5. 1 cm. Require 4 Newton. Okay. Tapi kalau untuk yang oren ni 5, 6, 7. Dia start daripada 6 length dia. And they extend by 1 cm. Dia jadi 7. Require only 2 Newton. So dekat situ dia require less work. Sebab work is force time displacement. So kalau kita nak panjang 1 cm, maknanya ini kekal 1 cm. This is constant value. Displacement dia kita nak sama. Kita nak displacement dia 1 cm. Okay. So kalau kita ada lower force, contoh macam warna oren, lower force, lower work require. Tapi kalau macam warna merah, kita nak extend 1 cm. Okay, nak extend 1 cm. Force dia kena bagi sampai 4. Banyak force dia kena bagi. So, the work done is also higher. Dapat tak? Dapat? Thank you, cikgu. Okay, welcome. Okay, to see. Okay, so another popular question adalah arrangement. Okay, so jenis arrangement tak bagi apa-apa nombor pun tak beritahu, dia hanya beritahu 1 kg je. Lepas tu dia kata diagram show 3 spring arrangement PQR, all spring are identical. That's it. Semua spring tu sama. Okay, lepas tu dia tanya which comparison of the length of spring arrangement correct when weight 1 kg is hung. Okay, so kenapa dia nak guna perkataan the spring are identical? Because the spring identical mean all spring will have same spring constant. Same value of K. Okay. So, contoh. Cikgu letak K dia. Tu macam mana
Kata Cik letak K dia contoh lah. Contoh je. 2 Newton per sentimeter. Maknanya bagi 2 Newton, dia extend 1 sentimeter. Okey, tu contoh. Semua spring macam tu. Okey, so untuk soalan macam ni, dia tak ada nombor. First step, okey, assume je any number for value of extension. Okay, assume any number for extension. Assume. Contohnya, kalau kata ada satu spring, okay, atau kita buat macam ni, 1 kg, extend 2 cm. Kalau cikgu ada 2 kg, directly proportional, 4 cm. Kalau ada 3 kg, directly proportional, 6 cm. Okay, kita buat macam tu je. Okay, so cikgu ambil macam ni. Sekarang ni semua 1 kg, so kita assume dia extend by 2 cm. Okay, maksudnya satu spring yang ni, extend dia nanti 2 cm. Okay, extend tau, bukan length. Bukan length dia ni 2 cm. Extend. Maksudnya dia akan panjang 2 cm. Tambah. Dia akan bertambah 2 cm. Okay, 2 cm. Okay, dia akan bertambah panjang 2 cm. So, maknanya kalau spring tu 10 cm, bertambah 2 cm, jadi 12 lah. Okay, kalau spring tu 10 cm, tambah 2 cm, so jadi 12 lah. Okay, tapi kita tak nak tengok yang length dia berapa. Tak payah assume length dia. Assume dia punya X. Okay, so kalau kita ada parallel, okay, kalau parallel dia share. Okay, again, kalau parallel dia share. Maksudnya, kalau satu extend 2 cm, kalau parallel dia share, so sebelah sini extend 1 cm, sebelah sini extend 1 cm. Okay, so dia share. Alright. Kalau macam atas pula, oh atas ni ada 3 kan? Oh ada 3. Ada 3. Kalau ada 3 senang kira kalau cikgu buat macam ni. 3 cm. 3 cm. So bawah ni akan bahagi 2, 1.5. Sini pun 1.5. Okay. Untuk nombor 2 pula, satu spring 3 cm. So 3 spring dia share. So yang ni akan extend 1 cm, 1 cm, 1 cm. Okay, dia share. Daripada 3 cm tu dia share. Okay, lepas tu kalau satu je spring, 3 cm. Okay, satu je spring, 3 cm. Alright, so spring yang hujung. Satu spring 3 cm, dua spring, kiri 1.5, kanan 1.5. Okay, bawah lagi spring, share 2 juga, 1.5. Sini 1.5. Okay, so nanti dia punya extension adalah dia punya length tambah dengan, maknanya length dia tambah dengan, kalau yang ni, nilai X dia nanti adalah 4.5. Sorry. Yang ni adalah 4.5 cm. Yang warna biru ni pula akan jadi 4 cm. Okay, yang warna oren ni pula akan jadi 3 cm. Okay, kenapa 3 cm? Tambah ni. So, kita tambah atas dengan bawah, kita tambah. Okay, atas dengan bawah kita tambah. So, dari situ kita akan nampak which arrangement akan ada the biggest extension. Mana yang lagi extend paling panjang. So, dari sini kita nampak turutan dia. P, extension of P will be higher than, macam tak payah buat je. Higher than Q, will be higher than R. Okay, so the extension of P higher than Q, higher than R. Okay, so any part yang tak faham yang ni. Yang ni korang just assume. Okay, kenapa cikgu assume 3? Cikgu tukar kat sini sikit. Cikgu assume 3 sebab cikgu nak senang bahagi. Cikgu nak senang bahagi. Sebab bilangan spring yang paling banyak adalah 3. So kita senang guna 3. So 3 bahagi 3 spring, 1 cm.
So satu spring tu akan share 1 cm, 1 cm, 1 cm. Maknanya in arrangement, kalau you want a stiffer spring, nak spring tu kuat, you can arrange in parallel. So parallel, the arrangement in parallel will make the spring stiffer, lagi keras. Sebab tu kalau korang tengok buaian budak, yang baby kan baru lahir letak dalam buaian, okay, that buaian tu dia berapa spring? Dia mesti banyak spring in parallel. Okay, in spring in parallel. Sebab dia nak spring tu keras to withstand bigger weight. Okay, the reason is to withstand bigger weight. Bayi tu berat. So kalau kita letak dalam spring yang lembut, nanti dia akan turun ke bawah. So kita letak dalam spring yang keras. Okay, yang ni ada sebarang soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada? Okay. So kita pergi jawapan kat sini. PQR. Alright, cuma kalau trial, cikgu terus terang kalau trial, dia tukar sikit. Ada soalan trial, dia tak bagi 1 kg, 1 kg, 1 kg. Dia bagi gambar sama tapi dia tukar. Yang first 1 kg, yang second 2 kg, dia tukar macam tu. Okay, so dia tukar macam tu. So yang kalau macam tu kena hati-hati. Okay, yang ni. Alright, 2013. 2013 soalan nombor 55 tu. Okay, diagram 6 show 3 identical, sama juga. Kenapa nak beritahu identical? Nak menunjukkan yang spring tu have a same spring constant. The spring has the same stiffness, okay, identical. And dikata original length is 16. Original length is 16. Okay, so yang kita nampak kat sini 14. 14 ni mewakili apa? So kita kena faham original length dia 16. So kita kena cari dia punya extension. Extension dia adalah the original length tolak yang sekarang. Maknanya 16 tolak 14. So the extension, dalam kes ni bukan extension. Dalam kes ni objek letak ke atas. So yang ni kita panggil compression. Okay, but it is the same. So previously without that 100 gram, ni contoh spring dia. Okay, without that 100 gram, length ni 16. So now dia dah compress. Okay, dia dah compress. So berapa cm dia compress kat situ? 2 cm. So 2 cm is the X. Extension dia adalah 2 cm. Okay, so ini kita boleh buat ratio je sebenarnya. So X dia 2 cm. Waktu dia letak berapa? 100 gram. Okay, kalau cikgu letak 200 gram, rasa-rasa berapa dia punya X? Okay. 4 cm. 4 cm. 300 gram macam sebelah tu, 300 gram. 6 cm. 6 cm. Okay. So maknanya kalau cikgu ada one spring, okay, one spring, ni kita cerita one spring je. So one spring and cikgu letak kat sini 300 gram. So spring ni akan compress. Okay. So berapa tinggal dia punya length kat sini? Tinggal dia adalah 10 cm. Kenapa tinggal dia 10 cm? Sebab yang lagi 6 cm ke atas ni. Okay, yang atas ni tadi dah X dia 6 cm. Itu maksudnya. Okay, sebab X dia dah 6 cm. Okay, from 16 dia turun jadi 10 because 6 cm dah compress. Okay, tapi soalan sebelah bukan satu spring, dua spring. So kalau dua spring, apa yang dia akan buat? Dia akan share. Maksudnya bila dia share, kalau satu spring turun 6 sebab dia share, so dia share, kau turun 3, aku belah sini pun turun 3. Dapat balik 6. Okay, dapat balik 6. Dia share. So soalan dia, berapa nilai bawah ni?
So berapa nilai bawah tu? 13 cm. 13 cm. Dapat balik 16. Okay, 13 cm. Okay. Okay. So, tu antara cara dia lah. Okay. Right. Tandakan hashtag kat sini. Ni pun suka masuk trial. Okay, ni cikgu baru cerita tadi. Force apply directly proportional to the spring compression or extension. So ini hukum apa? Hukum Hooke's law. Hooke's law. Okay. Right. So, Cikgu, yeah. I just want to ask, what Mhm. is the Snell's law? Lupa pula. Snail's law yang ni sebenarnya. Refractive index sin theta 1 sama dengan sin theta 2. Okay. So Snail's law. Snail's law is refractive index. Okay. So dia akan jadi macam ni. N1 over N2 sama dengan sin theta 2 over sin theta 1. Okay, ni Snail's law. And sebabkan kita belajar refractive index mesti lebih besar dari 1, and then the refractive index of air is 1, so dia jadi refractive index of the medium over 1, sama dengan sin theta over sin theta. So 1 ni hilang lah, tu yang dapat ni formula for refractive index. So that is Snell's law. Okay, Charles law? Charles law kata apa? When the temperature increases, the volume increases. When Temperature the pressure is increases, constant. volume increases, pressure constant untuk apa? Pressure constant. Gas. Okay, so kena tulis gas. When the temperature of gas increase, the volume of gas increase. Okay, as a pressure constant. So itu Charles law. Okay, Newton's third law. For every action, there will be equal and opposite reaction. To Newton's third law. Okay. So kat sini. Okay, diagram 6 show 3 spring F, G and H made of same material and diameter of wire. Okay, so kena hati-hati tau. Diameter of wire and diameter of spring is different. Okay, ni yang cikgu kena tegur. Diameter of wire. Diameter of the wire, bahasa mudahnya, the thickness of the wire. Okay, diameter of wire, thickness of wire. So selalu, satu lagi yang korang selalu terkeliru is diameter of spring. Okay, diameter of spring ni macam ni. Contoh cikgu ada spring tu. And spring macam ni. Okay, contoh. Right. So dekat sini, ini, the first one ni, diameter dia kecil. Diameter of spring dia kecil. Yang ni, diameter of spring dia besar. Okay. Diameter of wire, thickness tu, thickness macam ni. Contoh, cikgu ada spring. Okay, and another spring adalah macam ni. Okay, contohlah. Katalah diameter ni sama. Contohnya kata ni 5 cm.
Yang ni pun 5 cm. Okay, so yang atas ni kita ada same diameter of, tebal sangat ah. Tukar. Macam tu. So yang atas tu kita ada different thickness or different diameter of wire. Yang bawah ni kita ada same diameter of wire. Different diameter of spring. Okay, dapat tak? Okay, so yang ni apa efek dia? Efek dia gini. Efek dia kalau yang atas ni, yang ini less stiffer. Okay, ni less stiffer. Yang ni tebal ni stiffer, lagi keras, lagi susah nak extend. Okay, lagi susah dia nak extend, lagi susah nak extend maknanya dia keras. So ini dia hard, ni soft, senang nak extend. Okay, kalau yang bawah ni pula, ni kita tengok betul-betul Yang bawah ni, yang ni keras. Okay, yang ni yang stiffer. Stiffer, higher spring constant. Kalau yang belah sini pula besar, less stiff, lembut. Spring constant dia low. Okay, ni dua term yang kena hati-hati. Diameter of wire and diameter of spring, dia ada beza. Dekat sini, dia kata dia ada dia ada same material, same diameter of wire, tapi kita ada nampak kat situ, dia ada different diameter of spring. Okay, different diameter of spring. And also different length, ada different length. Okay, so semua tu dia letak 500 gram. Okay, which comparison is correct? So kita tengok dulu, mana yang lembut? Siapa yang lembut senang extend? Okay, mana yang lembut? H. H. So ni yang paling soft. So kalau soft tu maknanya nilai spring constant dia low, easy to extend. Okay. So banding F dengan G pula. F dengan G, oops. Okay, 500. Okay, F dengan G, same diameter of spring. Okay, and then same diameter of wire. Okay, kita ada 4 faktor tau. Diameter of spring, diameter of wire. What is the another factor that affect stiffness? Okay, cikgu bagi hint satu lagi. Length. And another one is type of material. Okay, soalan dah beritahu material dia sama, constant. And then gambar ni kita nampak same diameter of wire, same diameter of spring. So beza dia length. Okay, kalau beza length pula siapa lagi stronger? Yang pendek ke yang panjang? Mana yang lagi stiffer? Between F and G. Yang pendek. Yang G. pendek. So G is stiffer compared to F, which is less stiffer. Okay, so first yang kalah, H dah kalah siap-siap dah. H sebab dia diameter dia besar. Dah lah diameter dia besar, dia panjang pula tu. Dia dah kalah siap-siap dah. Because ini length dia besar and diameter dia pun besar, so dia dah kalah siap-siap. Dia paling soft. Sekarang kita nak tengok dua ni. So antara dua ni, yang soft is F. Okay, yang stiffer adalah G.
So dia tanya which comparison, mana yang betul, paling senang extend. So paling senang extend bermula dengan H, lepas H, F, lepas F, G. So jawapan dia jadi bola. Okay, yang ni based on factor. Ni soalan ni antara yang kena fikir tahun 2015. So kalau tak ingat factor, memang susah sikit lah. So korang kena tengok factor affecting the stiffness of spring. Apa yang mempengaruhi dia punya kekuatan. So kalau nilai K dia besar, nilai K dia, spring constant dia besar, depend on 4 factor. The length, the type of material, the diameter of spring and diameter of wire. So yang korang kena hati-hati adalah dua ni, diameter of spring and diameter of wire. Okay, so kalau dia kata diameter of wire, itu adalah thickness of the wire. Diameter of spring adalah dia punya lebar. Okay, lebar spring tu. So kena hati-hati kat situ. Alright. Okay. So kita tinggal berapa je lagi nanti? Okay, cukup lah ni. Boleh lah ni. Okay, so next class rasa dah boleh masuk paper 2. Next class insya-Allah kita masuk paper 2. Okay, tapi secara overall ni kita tak jawab lagi yang 2018, tapi secara overall we had cover almost every subtopic. Semua dah memang dah every subtopic in chapter 2, 12.12. Okay, ada sikit lagi spring. Lepas tu yang bermula soal 60 ni semua soalan 2018. Okay, korang boleh tengok kat situ dari 60 sampai soalan soalan berapa? 70. 60 sampai 70. So korang boleh tengok kat situ. 60 sampai 70 tu maknanya ada 11 soalan. Okay, 11 soalan paper 1 adalah this chapter. So dia memang banyak. Okay, 11 soalan. Selalunya 12. Ni kira 11. So dia memang banyak topik sikit dalam bab ni. Okay. Okay, ada soalan terakhir ke apa-apa ke? Energy tu nantilah next class. Okay, so kita stop dulu. Tada. Okay. So itulah dia untuk hari ini. Okay, kita tahu. Alright. Okay, ada sebarang soalan last korang nak tanya? Tadi last kita stop dekat Cicak Man. Tu tak ada Widodo. Apa Widodo? Alia, Widodo tu apa? Alia mesej cikgu ni, Widodo tu apa? Prime Minister Indonesia dulu tu, Joko Widodo. Okay. Kenapa? Kenapa dengan dia? Dekat Suparman. Oh. Alright, tak alright Alia. Alright, tak alright Alia. Okay lah. Alright, so kita stop dulu hari ni. Esok ada kelas Sekejap cikgu check. Tak ada. 14 kan? 14 kan? Ya. Sebab esok cikgu nak balik kampung satu lagi. Esok cikgu nak balik kampung cikgu pula. Apa dia? Apa dia? Tak dengar. Hello? Okay. Alright, so itu je. Balik kampung. Tak dengar lah Alia punya suara bergema-gema. Okay, so kita stop dulu. Kita sambung lusa. Okay, cikgu nak convert video ni cikgu hantar hari ni lah. Sebab takut nanti cikgu dah sibuk-sibuk, cikgu tak sempat nak convert. Have a safe journey. Okay, insyaAllah. Cikgu pun harap esok tak jam. Cikgu rasa hari ni bakal jam. So cikgu harap esok tak jam. So cikgu nak gerak dari Nagori 9 nak balik Perak. 4 jam kat tu. Okay, so jumpa korang lagi lusa hari Ahad. Kita bersiaran dari Perak pula. Okay. Bye-bye semua. Selamat berehat. Thank you, cikgu. Thank you. Welcome. Okay, bye-bye. Thank you.
Thank you, Cikgu.